Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor, rakan-rakan dan sahabat sekalian. Saya Muhammad Al-Fatih bin Roizan, bernombor matrik 149093 dari Pusat Ilmu Pendidikan, bermejarkan sejarah, berminorkan Bahasa Melayu. Pada hari ini saya akan mengkritik sebuah jurnal sesuai dengan bidang morfologi yang telah saya pelajari, iaitu sebuah jurnal yang bertajuk Golongan dan Rumusan Kata Gandaan Berima. Golongan dan rumus kata gandaan berima. Penulisan Muhammad Yunus Sharum dan Zaitul Azma Zainul Hamzah dari Universiti Putra Malaysia. Untuk kritikan jurnal kali ini saya akan kritik berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama sekali, pengertian. Dari sudut pengertian, kata ganda berima membawa maksud segolongan kata yang mana mengalami pengulangan kata dasar, okey, bergantung kepada perubahan yang mempunyai pergantungan, sama ada perubahan suku kata, vokal, ataupun susunan konsonan di dalam kata ganda tersebut. Okey, berdasarkan pengertian merujuk kepada jurnal ini, okey, pengkaji ataupun penulis jurnal ini menyatakan pandangan beliau bahawa kata ganda berima ini kata ganda berima ini dikatakan tidak mempunyai satu istilah yang spesifik ataupun lebih khusus, di mana jika kita perbahaskan mengenai kata ganda berima, kita tidak ada satu ciri-ciri ataupun satu pembentukan yang jelas apakah itu kata ganda berima. Jadi perkara ini telah dibangkitkan di dalam jurnal ini. Baiklah, aspek seterusnya kita menyentuh kepada fokus kajian. Okey, di mana fokus kajian yang dipaparkan oleh penulis artikel ini mengatakan bahawa kata ganda berima ini perlu dikaji semula, kerana kebanyakan pakar nahu bahasa Melayu, bila kita membincangkan tentang kata ganda berima, kita tidak ada satu pembincangan yang khusus. Kerana menurut pakar nahu bahasa Melayu yang lain, mereka menyatakan bahawa kata ganda berima ni berlaku sekiranya ada tiga golongan, tiga ciri-ciri. Macam mana boleh berlakunya kata ganda berima? Yang pertama, mungkin ada bergantung kepada susunan konsonan. Yang kedua, suku kata. Dan yang ketiga, mungkin bergantung kepada suku kata di dalam kata ganda tersebut. Iaitu yang menyebabkan berlakunya kata ganda berima. Tetapi menurut pengkaji yang menulis jurnal ini, dia adalah mereka berpandangan berbeza. Menurut mereka, sebenarnya kata ganda berima ni perlu ada satu ciri-ciri yang khusus dan satu cara pembentukan yang jelas bagaimana kata ganda berima itu terbentuk. Jadi berdasarkan jurnal ini, ada 4 ciri yang telah dijelaskan oleh penulis, dan melalui ciri tersebut maka jelaslah bahawa ada satu bentuk pembentukan, ada satu bentuk cara pembentukan, mengenal pasti pembentukan kata ganda berima. Bagaimana kata ganda berima itu boleh wujud? Adakah ia berlaku dengan hanya mengulang kata dasar yang sama, ataupun kata ganda berima ni terbentuk jika ada beberapa ciri-ciri yang tidak menepati ciri-ciri kata ganda berima yang 4 tadi, maka tidak boleh dikira sebagai kata ganda berima. Jadi itulah yang dibincangkan oleh dalam jurnal ini, dan saya sangat berpuas hati dengan kajian yang telah dibuat dalam jurnal ini, kerana ia sangat-sangat membantu kepada pakar-pakar ataupun pengkaji bahasa Melayu di luar sana pada masa akan datang. Jadi itu saja untuk kritikan jurnal saya pada hari ini. Terima kasih.